أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Surah Allahul Azim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 40 sehinggalah kepada ayat 43. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah kamu kepada nikmat aku. Yakni Allah mengatakan kepada Bani Israel, ingatlah kepada nikmat aku, an'amtu alaikum, yang telah kami berikan kepada kamu. Wa aufu bi ahdi, dan hendaklah kamu menunaikan janji, menepati janji. Ufi bi ahdikum, maka yang pastinya bila engkau menepati janji, maka aku akan juga menepati janji. Wa iyaya farhabun, dan kepada Allah sahaja patut engkau takut. Wa aminu, berimanlah wahai Bani Israel, bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, terhadap kitab yang telah dibawa oleh kamu, yang telah diterangkan, musaddiqan lima ma'akum, yang telah diterangkan ke semua itu di dalam Al-Quran, yang telah membenarkan. Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan kamu menjadi orang yang pertama kufur kepada Allah. Wala tashtaru, dan jangan kamu membeli ataupun menukar bi ayati thamanan qalila, ayat-ayat Allah itu dengan harga yang nilai yang begitu murah. Wa iyaya fattaqun, yang sepatutnya kepada aku, kata Allah, engkau takut. Wala talbisul haq, wahai Bani Israel, jangan kamu mencampur aduk al-haq bil batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haq, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati Tuan Imam dan Bilal
seluruh ahli jawatankuasa Masjid Al-Falah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama dalam siri kuliah, dan insya-Allah pada malam ini kita mengambil ibrah, pengajaran daripada ayat suratul Baqarah, yakni ibrah kesombongan Bani Israel. Di dalam ayat surah Al-Baqarah ini Allah tujukan kepada Bani Israel yang mereka ini lupa terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, sehingga kan Allah merayu, uzkuru ni'mati, ingatlah wahai Bani Israel kepada nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Wa aufu bi ahdi, kamu kena menepati janji, dan berimanlah kamu terhadap kitab Al-Quran yang telah dijelaskan oleh kamu oleh kitab-kitab terdahulu sebelum datangnya Al-Quran itu. Jika kamu mengetahui, maka jangan kamu menyembunyikan kebenaran ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Bani Israel ini nikmat yang begitu banyak, tetapi Bani Israel ini menjadi manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil ibrah daripada sifat al-kibir, sifat takabur yang menghancurkan Bani Israel dan umat-umat yang terdahulu, dan berlaku juga maksiat yang pertama kepada syaitan apabila mereka ini sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan satu pendedahan di dalam Al-Quran yang begitu banyak tentang Qisasul Anbiya, kisah para nabi yang berhadapan dengan kaum yang sombong, kaum yang angkuh, kaum yang bongkak, kaum yang tidak boleh menerima kebenaran, sedangkan mereka mengetahui sebagaimana yang berlaku kepada para nabi yang lain. Allah memaparkan contohnya yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seluruh para nabi ini yang membawa risalah Islam, tidak ada di kalangan kaum mereka yang keseluruhannya menerima secara direct, secara langsung risalah yang dibawa oleh para nabi. Semua nabi berhadapan dengan rintangan untuk membawa risalah mereka di atas kesombongan kaum mereka. Di dalam kisah Nabi Musa, bagaimana Allah memaparkan 3 karakter manusia yang berlagak sombong pada zaman itu. Allah menceritakan tentang kesombongan Qarun disebabkan oleh kekayaan mereka. Nikmat yang Allah berikan kepada Qarun begitu banyak. Qarun bukan orang lain, sepupu sahaja kepada Nabi Musa, seorang yang miskin, yang anak pun ramai. Setiap hari pergi bertemu, bertenggek dengan Nabi Musa, meminta supaya Nabi Musa berdoa supaya dia ni hidup senang. Wahai Musa, aku ni susah, anak ramai, kau doalah supaya aku ni jadi kaya. Bila aku kaya, aku boleh membantu kamu. Bila aku kaya, aku boleh memberi zakat. Bila aku kaya, aku boleh membantu perjuangan kamu. Ditakdirkan Allah
Allah menerima doa Nabi Musa, Qarun menjadi kaya. Kekayaan Qarun disebut di dalam Al-Quran sehingga kan 60 ekor unta hanya membawa dia punya kunci dia sahaja. Kesombongan Fir'aun ini nak menunjukkan kekayaan, walhal dia punya harta dia boleh tinggal di gedung-gedung dia, di rumah dia, tetapi sengaja bila dia nak berjalan dia bawa seluruh harta dia, dia bawa emas perak dia dengan menunjukkan mafatih, kunci-kunci yang begitu banyak, nak tunjuk kekayaan. Itu sebab hari ini pun ada budaya itu, budaya membawa kunci banyak. Saya pergi belajar di Jordan dulu. Mula-mula saya tak tahu kenapa kawan-kawan Arab saya suka membawa kunci. Dia letak kunci kadang-kadang di kiri kanan kunci dia. Bila dia berjalan, dia akan pegang di tangan kunci dia. Banyak kunci dia. Bila kita tanya kenapa kunci dia banyak, dia kata sebab dia punya kunci rumah, pintu rumah dia banyak. Jadi nak menunjukkan kekayaan dia. Sama juga kita, bila nak duduk sengaja kita kram, kita letak atas meja kunci. Orang kau tengok kunci, wow, banyaknya kunci kereta. Mesti 4 buah, 4-5 buah kereta dia. Bila tengok kunci kereta, wow, kawan tengah semayang tak khusyuk. Sebab apa? Dia tengok kunci, dia atur kunci Mercedes, kunci BMW. Itu Allah menguji Qarun dengan kunci dia, membawa kunci ke serata tempat. Bila nak berjalan, dibawanya dia punya pengawal dia, sehingga kan dikatakan jumlah 4,000 pengawal, nak menunjukkan kekuasaan, kekayaan dia. Sekali dia jalan, 300 perempuan kena mengiringi dia. Allah jadikan sejarah Qarun ini sebagai satu iktibar kesombongan manusia kerana harta. Pada zaman Nabi Musa juga, Allah memberikan satu kisah kesombongan manusia kerana pengaruh. Qarun wa Haman wa Fir'aun, 3 berangkai. Haman ini adalah orang kanan kepada Fir'aun, kawan kepada Fir'aun sejak kecil lagi, orang kepercayaan Fir'aun, mempunyai pengaruh yang begitu kuat. Maka pengaruh yang kuat ini digunakan oleh Haman untuk menzalimi rakyat pada zaman dia, mencari anak-anak lelaki untuk dibunuh, takut kuasa ketuanya Fir'aun ini hilang. Kerana Fir'aun yang membela Haman ini, maka Haman menjadi manusia yang sombong kerana pengaruh. Di zaman Nabi Musa, Allah menggambarkan karakter manusia yang sombong kerana kuasa, iaitu Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, sampai satu tahap Fir'aun mengaku dia sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ini kisah-kisah yang Allah memaparkan kesombongan, satu sifat yang berlaku kepada umat-umat sebelum ini. Di atas nikmat yang diberikan. Sama juga dengan penduduk Iram, Iramadatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Berlaku kepada penduduk Iram pada zaman kaum Thamud dan kaum Ad, zaman Nabi Soleh. Memiliki rumah yang besar, memiliki istana yang begitu hebat. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah ada pada waktu itu wujud. Memaksa kaum dia membina istana-istana yang tersegam indah, nak menunjukkan kehebatan mereka. Akhirnya mereka melawan perintah Nabi Soleh. Akhirnya mereka ini didatangkan angin, didatangkan orang kata petir menyambar, mati bergelimpangan umat Nabi Soleh. Jadi di dalam kisah
Bani Israel ini Allah mengungkit tentang, wahai Bani Israel, kamu kena ingat nikmat. Apa yang nikmat Allah berikan kepada mereka? Kalau kita tengok sejarah, nikmat yang paling besar Allah memberikan kepada Bani Israel ini, selalu kita dengar cerita orang Israel ni dia cerdik. Kita dengar cerita Bani Israel ni, Allah bagi dia cerdik, Allah bagi dia kekuatan. Yang paling utama yang Allah berikan kepada mereka bukan soal kecerdikan, bukan soal kekayaan. Yang paling utama ialah Allah memberikan nikmat kepada mereka sehinggakan mereka ini disebut sebagai ahlul kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Golongan yang musyrik dan ahli kitab. Allah membezakan, di dalam kitab disebut tentang Bani Israel ini adalah ahli kitab. Imam Syafi'i mengatakan bahawa selain daripada Nasrani, Yahudi dan Nasrani ini, mereka bukan ahli kitab. Allah memberi pengiktirafan kepada mereka, satu golongan musyrik, satu golongan ahli kitab, iaitu Yahudi Nasrani. Mereka diberikan kitab, diberikan petunjuk, dan nikmat yang paling besar juga Allah berikan kepada Bani Israel ini adalah mereka lahir daripada keturunan Nabi. Lahir daripada keturunan Nabi, di mana kalau kita tengok sejarah Bani Israel ini, apabila Nabi Ibrahim berkahwin, Nabi Ibrahim mendapat dua cahaya mata. Satu cahaya mata daripada Siti Sarah yang bernama Ishak. Satu lagi daripada Siti Hajar yang bernama Ismail. Daripada Ishak inilah lahirnya keturunan Yahudi yang diangkat menjadi nabi. Antaranya ialah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Yunus, Nabi Shu'aib, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli. Ini antara para nabi yang lahir daripada Bani Israel. Jadi mereka mempunyai nikmat yang Allah tidak memberikan kepada kaum yang lain. Antaranya ialah kaum Bani Israel diberikan mereka al-manna was-salwa, makanan daripada syurga. Tengok bagaimana Allah muliakan keturunan Bani Israel ini, sehingga kan Allah sebut lagi di dalam ayat yang 46 daripada surah Baqarah. Allah sebut, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati. Di dalam ayat daripada ayat 40 sampai 48, dua kali Allah merayu kepada Bani Israel. Ayat yang 47, ya Bani Israel uzkuru ni'mati, wahai Bani Israel, kamu kena ingat lagi kepada nikmat yang aku berikan kepada kamu, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kamu, wa anni faddaltukum 'alal alamin, di mana aku telah melebihkan kamu, aku memberikan kelebihan kepada kamu berbanding dengan umat-umat yang lain. Antaranya Allah memberikan kepada mereka iaitu manna wassalwa, makanan daripada syurga yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Begitu juga Allah memberikan mereka selamat daripada mati semasa terbelahnya laut
pada zaman Nabi Musa. Bila terbelahnya laut, maka Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel ini. Mereka terselamat daripada ditelan bumi, dimakan, dimamah oleh laut terbelah pada waktu zaman kerajaan Firaun. Tetapi sifat al-mutakabbir, yang sifat ini adalah hanya pada Allah. Ini manusia selain daripada Allah, makhluk tidak boleh memakai sifat ini. Kita rasa hebat, kita rasa kuat, kita rasa berkuasa. Sifat al-mutakabbir, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam surah Al-Hasy, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Al-Jabbar, Allah yang mempunyai kekuatan yang menundukkan segala kekuatan makhluk. Al-Mutakabbir, yang dilengkapkan dengan segala kelebihan, segala kekuatan, segala yang tidak ada pada manusia, tidak ada pada makhluk. Jadi kalau kita melihat kepada bahasa ahli lugah, dia kata Al-Mutakabbir berbeza dengan Al-Kabir, besar. Al-Mutakabbir yang menguasai segala kebesaran. Dari sudut bahasanya, kalau orang belajar bahasa Arab, dia panggil litafarrud. Tafarrud, hanya digunakan satu sahaja, yang tidak boleh dikhususkan kepada yang lain kecuali hanyalah kepada Allah yang Maha Esa. Dikhususkan kepada suatu kebesaran yang tidak sesuai untuk diletakkan pada hamba manusia. Itu sebab Allah menyebut Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Jadi kalau kita manusia yang lemah, manusia yang tidak ada apa yang ada pada kita, semuanya Allahu Rabbus Samawati wal Ard, Allah yang memiliki langit dan bumi. Kenapa kita nak memiliki sifat Al-Mutakabbir ini? Sifat rasa kehebatan. Jadi kaum Bani Israel ini, mereka ini rasa hebat mereka. Di mana kalau kita melihat, Bani Israel ini adalah bangsa yang paling tidak berterima kasih. Bangsa yang kaya dengan penipuan, bangsa yang tamak kepada harta, di mana sifat yang ada pada Bani Israel yang Allah sebut juga di dalam surah Al-Baqarah, memperdaya manusia. Afatatma'u la an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Allah kata, apakah kamu masih mengharapkan mereka ini percaya kepada kamu? Orang Bani Israel ini, apakah kita nak percaya lagi kepada mereka? Afatatma'u an yu'minu lakum, dia ini beriman. Thumma yuharrifunahu wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Sebahagian besar daripada mereka ini mendengar firman Allah. Mereka membaca Al-Quran, mereka tahu tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mengubah ayat-ayat Al-Quran ini min ba'di ma aqalu, setelah mereka faham tentang Al-Quran itu. Wahum ya'lamu, dan mereka tahu. Ini sifat Bani Israel. Antaranya ialah disebut dalam kitab Talmud secara terang-terangan. Bani Israel mengatakan bahawa dalam kitab Talmud yang mentafsirkan, dia kata kaum Bani Israel diharamkan memakan riba, dan riba ini dihalalkan hanya kepada selain daripada Bani Israel. Tengok,
terang-terangan kalau kita rujuk kepada tafsir kitab mereka Talmud, mereka menghalalkan riba kepada kita tetapi mengharamkan riba kepada mereka. Sebab dia tahu apabila mereka mengamalkan sistem riba, maka bangsa dia akan mundur, bangsa dia tidak akan maju, bangsa dia tidak akan kaya. Lalu dia mengubah, thumma yuharrifunahu. Dia tahu bahawa apabila mereka memahami pengharaman riba, maka mereka menghalalkan kepada kaum selain daripada Bani Israel. Itu sebab kita tengok hari ini Bani Israel, orang-orang Yahudi ini memiliki perniagaan yang besar di dunia. Mereka menguasai ekonomi dunia. Akhirnya mereka memperkenalkan sistem riba yang kita pernah sebut sebelum ini dalam kuliah-kuliah yang lepas, bahawa riba adalah satu jenayah yang paling besar. Riba adalah jenayah yang paling hebat dan tidak ada jenayah yang lain, kata Imam Malik, sehebat jenayah riba. Sehingga kan Allah menyebut fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Siapa yang tidak meninggalkan riba, mereka meminta keizinan dengan Allah untuk berperang dengan Allah dan Rasul. Kata Imam Malik, mana ada di dalam mana-mana ayat Al-Quran berkenaan dengan jenayah yang dilakukan oleh manusia yang Allah mengajak manusia berperang dengan Allah dan Rasul, kecuali dalam bab riba. Maka diubahnya ayat ini supaya menghalalkan riba. Ini perangai Bani Israel. Kemudian Allah memaparkan kisah Bani Israel ini di dalam ayat yang kita baca tadi, wala talbisul haq bil batil. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini, mereka suka mengubah, suka mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa taqtumul haq, dan menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui, kata Allah. Zaman kita hari ini, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, bukan hanya Allah nak cerita tentang Bani Israel. Allah memberikan satu ibrah kepada seluruh manusia. Di zaman kita hari ini, kita tidak mengubah ayat Al-Quran. Kita tidak menukar ayat Quran, tetapi hanya kita tidak melaksanakan apa yang disebut dalam Quran. Bani Israel, bagaimana dia tak nak ikut, ialah mengubah terus ayat Al-Quran, mengubah kepercayaan terhadap Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan salah dan sebagainya. Kita hari ini tidak ada orang yang di kalangan kita hari ini yang menyalahkan tafsir Al-Quran, tak ada. Mereka baca Quran, tafsirnya betul, tapi di peringkat pelaksanaan kita tidak mampu nak melaksanakan. Di atas kelemahan iman kita untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tentang Bani Israel ini, disebut dalam surah Al-Isra, wa qadaina ila Bani Israel, kami dah mengkhabarkan kepada Bani Israel, kata Allah, fil kitab, di dalam kitab, la tufsidunna fil ardh, bahawa kamu akan melakukan, pasti akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. La tufsidunna, pasti kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi, marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira, dua kali kamu melakukan kerosakan, wa la ta'lunna, dan pastinya kamu mempunyai bersikap sombong, angkuh dan melampau. Ini sifat yang Allah gambarkan manusia apabila mereka tidak melaksana hukum Allah, mereka disebut sebagai uluwan kabira, orang yang angkuh, orang yang sombong, dan orang yang melampau. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebut tentang kisah
Bani Israel ini, sehingga kan 3 kali Allah memberikan dalam satu ayat 3 perkataan celaka yang Allah sebutkan kepada mereka. Di atas sifat apa? Kerana kesombongan mereka. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-79, fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Ini perkataan yang dahsyat pertama yang Allah gunakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Maka celaka sungguhlah, sebesar-besar kecelakaan, kata Allah, yaktubunal kitab, orang yang menulis Alkitab, biaidihim, dengan menggunakan tangan-tangan mereka. Thumma yaqulu hadza min indillah, kemudian mengaku bahawa apa yang ditulis itu adalah datang daripada Allah. Semua ini, kata Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka dapat memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Fawailun lahum mimma katabat. Sumpah yang kedua yang Allah sebut, fawailun lahum mimma katabat. Celaka besarlah bagi mereka yang menulis, yang melakukan perbuatan itu. 2 kali. Selepas ayat itu, wawailul lahum, disebut sekali lagi, wawailul lahum mimma yaksibun. Celaka sungguh orang yang melakukan perbuatan ini. Maknanya dalam satu ayat 3 perkataan yang Allah menggunakan ayat yang perkataan yang begitu keras. Fawailun lilladzina yaktubunal kitab, fawailul lahum mimma katabat, fawailul lahum mimma yaksibun. Di zaman kita hari ini, kita tidak menulis kitab, tapi kita tidak menulis kitab, tapi kita percaya kepada kitab yang ditulis oleh mereka. Kita percaya kepada apa yang dibawa oleh mereka, kita percaya kepada apa yang mereka beriman. Sebab apa? Allah memberi satu jaminan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebut, litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat Nabi Muhammad akan menjadi penyaksi kepada umat-umat yang lain. Satu kelebihan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat yang lain, ialah tidak boleh mengubah Al-Quran. Ini sebab, salah satu daripada sebab apabila Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nabi Nuh, apakah kamu tidak mendengar ungkapan daripada umat kamu? Ada sebahagian daripada umat mereka mengatakan bahawa kami tidak didatangkan kepada kami Rasul, kami tidak didatangkan kepada kami kitab, kami tidak diterangkan kebenaran. Maka Nabi Nuh kata, wahai Allah, aku telah melaksanakan tugas aku. Maka Allah bertanya kepada Nabi Nuh, siapa yang menjadi saksi di atas apa yang telah kamu katakan? Maka kata Nabi Nuh, Muhammad dan juga umatnya. Sebab apa? Umat Nabi Muhammad tidak boleh mereka cipta, tidak boleh mengubah, tidak boleh menulis ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah menggambarkan satu sifat yang perlu dijauhi oleh seluruh manusia. Dan apabila mereka memiliki sifat ini, mereka akan menjadi manusia sebagaimana Bani Israel. Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-9, ayat 109, wadda katsirum min ahlil kitab, sebahagian daripada ahli kitab, wadda, mereka ini menginginkan, lau yuradunakum min ba'di imanikum, supaya
orang yang beriman dengan Al-Quran itu, orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman dengan risalah itu, mereka ini kembali kepada kufur. Ini sifat dia. Lau yuraddunakum min ba'di imanikum, selepas kamu beriman maka kamu kembalilah kepada bila kita nak mati, Yahudi dan Nasrani ini akan duduk di tepi kita, di sebelah kanan dan kiri kita. Datang Yahudi dan Nasrani, orang kata merayu-rayu kepada kita di saat roh kita nak keluar. Datangnya Yahudi kata, aku nak beritahu kamu amanah yang terakhir, kalau kamu mati dalam Islam maka kamu masuk neraka. Disebut dalam kitab Talmud dan disebut juga di dalam Al-Quran. Tidak dimasukkan ke dalam syurga illa man kana hudan aw nasara, illa man kana yahudan aw nasara. Tidak akan dimasukkan ke dalam syurga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini dikatakan oleh mereka, Bani Israel. Lalu kalau kita menerima pada waktu itu, maka matilah kita dalam keadaan kufur. Kalau kita tak percaya, kita waktu tu iman kita kuat, kita menolak kepercayaan itu, datang pula Yahudi, Nasara. Datang Nasara mengatakan kepada kita, kamu adalah mati dalam agama Nasrani. Kalau kamu mati dalam agama Islam maka kufurlah kamu. Maka Nabi mengajar kita, orang yang membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kamu memesongkan, kamu memalingkan iman kami setelah kami beriman. Rabbana hablana min ladunka rahmah, berikanlah kerahmatan kepada kami. Nabi kata orang yang membaca doa ini maka mereka selamat daripada kejahatan Yahudi dan Nasrani semasa nak mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut tadi, lau yuraddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada. Sebab apa? Kerana kedengkian mereka. Mereka beriman dengan Allah apabila selepas daripada keturunan Nabi Ismail, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada itulah mereka tidak beriman. Mereka tidak boleh menerima hakikat kedengkian mereka yang melampau-lampau. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keturunan Arab? Hari ini mereka bermusuh dengan Arab, Yahudi ini, kerana di atas kedengkian mereka. Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mereka ini dengki terhadap diri mereka sendiri setelah nyata datang kepada mereka kebenaran. Tak boleh terima hakikat keturunan mereka ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kejahatan Bani Israel, kesombongan mereka, sehingga kan mereka membunuh nabi mereka. Mereka membunuh orang-orang soleh. Zaman hari ini orang tak bunuh orang-orang soleh, tetapi orang-orang soleh ini dipenjara mulut mereka. Di zaman Bani Israel, orang-orang soleh ini dibunuh. Para nabi, antaranya Nabi Zakaria, dibunuh dengan kejam, digergaji kepala dia. Lalu lepas digergaji, kepala dia letakkan di dalam dulang, lalu dijadikan mas kahwin pada zaman kerajaan Rom. Ini Allah sebut innal ladzina yakfuruna biayatillah. Sesungguhnya orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah ini, mereka ini wa yaqtulunan nabiyyin, mereka membunuh para nabi mereka. Ya'muru wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, dan mereka membunuh
orang-orang yang cuba nak membawa kepada kebenaran, nak membawa kepada keadilan minan nas, di kalangan manusia, fabashirhum bi'adzabin alim. Maka kata Allah, sebarkanlah kepada mereka itu azab yang akan menimpa kepada mereka. Kemudian salah satu daripada sifat yang Allah sebut tentang Bani Israel ini adalah keturunan yang paling tamak terhadap harta, yang Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah juga dalam ayat yang ke-94. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut, kata Allah. Bani Israel, katakanlah jika kamu ini menginginkan kehidupan untuk masuk syurga, kata Allah, in kanat lakumud darul akhirah, kalau kamu nak masuk syurga, indallahi khalisatan, yang khusus, yang kalau kamu rasa bahawa Allah mengkhususkan kepada kamu syurga itu, fatamannawul maut, maka kamu kena ingat kepada mati. Bani Israel ini tak ingat langsung tentang mati, tak fikir langsung tentang kehidupan akhirat, tak takut langsung. Hari ini mereka menjadi bangsa yang paling tamak di atas muka bumi. Mereka, kalau kita tengok sejarahnya, abad ke-16, abad ke-15 Islam jatuh, abad ke-16 Yahudi sudah menguasai ekonomi dunia. Hari ini abad ke-21. Tidak hairanlah apa yang disebut oleh contohnya Lord Cromer, seorang Yahudi, dia kata abad ke-16 kami telah menebarkan jala-jala kami ke negara-negara orang Islam. Pada abad ke-19 maka kami menarik jala itu dengan begitu kuat. Maka abad ke-20 seluruh negara-negara Islam berada di bawah genggaman mereka. Yang Allah sebut, wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin. Sekali ini dan sesekali, kata Allah, sesungguhnya wala tajidannahum, sesungguhnya kamu akan mendapati mereka, kata Allah, ahrasan nas, manusia yang paling tamak terhadap harta. Jadi dalam ayat ini Allah nak menggambarkan kepada manusia yang mempunyai sifat tamak terhadap harta, sayang kepada harta, gila kepada dunia, tidak mahu kepada kehidupan yang kekal abadi itu. Itulah keturunan Bani Israel. Sayang kepada harta, mengumpul harta kekayaan. Wa minan nas wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasana. Orang-orang musyrik ini, kata Allah, dia merasakan kalau Allah memberikan mereka umur panjang 1000 tahun, maka mereka akan selamat. Maka kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihi minal azab, walaupun diberi berapa lama tempoh sekalipun, mereka tidak akan terselamat daripada azab Allah ini. Wallahu basirun bima ya'malu, Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sifat tamak harta inilah yang menjadikan manusia cinta kepada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di akhir zaman umat Islam ini akan dikerumun, akan datangnya bangsa-bangsa yang mengkerumun, yang meratah, yang memakan, yang orang kata menghina, menjelajah, memerintah umat Islam. Lalu para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah waktu itu umat Islamnya ramai? Maka kata Nabi, mereka ramai, tetapi disebabkan oleh datangnya satu penyakit kepada mereka, iaitu penyakit wahan. Maka sahabat kata, apakah itu penyakit wahan itu? Iaitu Allah mencabutkan satu sifat yang ada di dalam hati orang-orang kufur.
sambung sikit lagi. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mencabut satu sifat yang ada, iaitu mencabut sifat rasa gerun di hati orang-orang kafir terhadap orang Islam, iaitu sifat al-mahabah, rasa gerun, lalu dimasukkan sifat cinta dunia kepada orang Islam. Maka sifat cinta itulah menjadikan manusia hubbud dunya wa karahiyatul maut, benci kepada mati. Itu sebab orang yang benci kepada mati, orang yang tak suka kepada mati adalah kerana orang yang tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengajar kepada kita jangan mempunyai sifat tamak sebagaimana tamaknya orang-orang Yahudi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu sifat yang ada pada orang-orang Yahudi ini, berapa ramai yang ada di kalangan manusia hari ini. Sifat tamak terhadap harta. Mereka susah nak bagi infak, susah nak bagi sedekah. Mereka membelanjakan harta mereka dengan begitu banyak ke atas jalan, cara yang tidak betul, menaja program-program berjuta-juta sanggup. Kenapa? Kerana mereka tamakkan kepada harta, memberi kepada harta, mengeluarkan harta mereka pada jalan yang salah. Jadi bersempena dengan ayat ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selepas raya haji ini saya ada sekitar 10 orang, 4 daripada pelajar tahfiz, 5, 6 yang belajar kitab yang akan pergi ke Yaman selepas raya haji. Dan mereka ini setakat ini tidak mendapat pembiayaan daripada mana-mana badan, mana-mana institusi. Jadi saya mengharapkan kepada tuan-tuan dan perempuan pada malam ini yang ada keinginan untuk berinfak kepada mereka, maka saya bersedia untuk menerima dan memberikan wang infak ini kepada mereka. 4 daripada mereka budak-budak tahfiz, iaitu tahfiz daripada pusat, daripada rumah anak yatim Al-Munirah Kelang, dan 5 ini daripada pondok yang akan pergi. Jadi sesiapa yang nak bagi, saya bagi dalam 3 bentuk. Saya rasa bersalah tuan-tuan, saya bertemu dengan seorang hamba Allah yang biasa orangnya. Dia ni bukan mengajar, dia ni bukan orang yang ada ilmu sangat, tapi tugas dia mencari untuk anak-anak yang nak pergi ke belajar agama. Setakat ni dia kata dia ada 20 orang yang ada di bawah dia yang dah berjaya dihantar, terutama yang ramainya pergi Yaman. Jadi saya rasa bersalah lah, yang saya duduk mengajar, yang saya ni ada di kalangan anak-anak murid saya yang mampu, tapi saya tak menguruskan keadaan itu. Mereka yang belajar agama ini, sebenarnya tak semua anak-anak kita belajar agama. Saya tengok anak-anak ustaz-ustazah ramai yang anaknya tidak ditakdirkan belajar agama. Jadi kalau Allah tak mentakdirkan anak kita belajar agama, maka sebahagian daripada harta kita infaklah untuk mereka yang belajar agama. Saya bagi 3 pilihan untuk orang yang nak berinfak. 1, mereka memilih belajar ini untuk menaja. Budak-budak tahfiz ini akan pergi dalam tempoh 5 tahun paling kurang. Dia sanggup untuk menaja dalam tempoh 5 tahun. Ataupun dia tak sanggup tempoh 3 tahun, 2 tahun untuk memberi infak kepada mereka dalam tempoh itu. Ataupun yang kedua, mereka tak boleh bagi secara memberi secara bulanan. Setiap bulan dia potong daripada gaji dia RM100 ataupun RM50 untuk masuk dalam akaun pelajar ini.
selama dalam tempoh 5 tahun kalau pelajar tu. Yang ketiganya ialah dengan memberi pada malam ini terus kepada saya, dan saya akan memberikan kepada mereka untuk mereka pergi selepas raya haji untuk membeli tiket dan sebagainya. Jadi saya rasa apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, membantu orang yang susah lebih baik daripada kamu mengerjakan haji 100 kali. Sebab apabila anak-anak ini balik, terutama mereka yang tahfiz Al-Quran ini, setiap huruf yang dia baca sekali itu, setiap kali itulah kita dapat pahala. Setiap kali mereka yang mengajar kitab, belajar kitab, balik mengajar kepada orang lain, setiap minit, setiap saat pahalanya mengalir kepada kita. Jadi saya rasa berinfak kepada orang yang belajar lebih utama hari ini daripada kita berinfak kepada benda-benda yang lain. Contohnya kalau kita tengok infak kepada Palestin dah banyak, infak kepada Syria dah banyak, infak kepada Kemboja dah banyak. Infaklah kepada anak-anak yang nak pergi belajar agama, ataupun masjid. Saya mencadangkan mana-mana orang yang ada di masjid ini, masjid sendiri nak menaja mereka. Kemudian selepas 5 tahun dia kena balik berkhidmat setahun di masjid ini sebagai membalas jasa budi masyarakat jemaah, menginfakkan pada mereka. Lepas tu dia boleh berkhidmat tempat lain pun boleh juga. Ini beberapa cadangan saya lah, supaya tuan-tuan dan puan dapat memberi infak sebanyak yang termampu untuk membantu anak-anak ini untuk pergi belajar. Okey tuan-tuan, sebagai yang terakhirnya, orang-orang Yahudi ini mempunyai sifat, antaranya Allah menyebut waqalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Orang Yahudi ini dia kata, kalau aku masuk neraka sekalipun, sekejap saja aku dikenakan api neraka. Ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari saja, dia kata. Ini sifat orang-orang Yahudi. Begitu juga sifat orang-orang Yahudi ini, tidak rela orang tidak mengikutinya. Dia tidak akan merelakan kita tidak mengikuti mereka. Selagi mana kita tidak mengikuti mereka, selagi itulah mereka berusaha. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi itu tidak akan rela, tidak akan reda ke atas kamu selagi mana kamu tidak mengikuti agama mereka. Jadi bagaimana kebencian Allah kepada Bani Israel ini di atas kesombongan mereka, yang Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la taqumus sa'ah, kata Nabi, tidak akan berlakunya kiamat hatta yuqatilul muslimin al-yahud, sehingga kan orang-orang muslimin ini membunuh orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun hatta yattabid al-yahud min wara'il hajar, sekalipun orang-orang Yahudi ini berada di sebelah pokok, di belakang pokok dan kayu. Fayaqulul hajar, maka batu dan awil syajar ini akan berkata, batu dan kayu ini akan berkata, ya muslim, ya Abdullah, hadza yahud, inilah Yahudi, khalfi, yang berada di belakang aku, fata'an, datanglah, faqtulhu, maka bunuhlah mereka. Illal gharqun, illal gharqun, gharqun ini fa innahu min syajar yahudi, kecuali orang Yahudi yang berada di belakang pokok gharqun. Hari ini orang Yahudi bila membaca hadis ini, mereka menanam pokok gharqun di sekeliling sempadan negara mereka. Sebab apa? Mereka percaya di hari kiamat nanti akan datangnya orang, hampir kiamat nanti, berlakunya kiamat, orang-orang Islam ini akan membunuh mereka. Jadi inilah serba sedikit yang kita dapat belajar daripada kaum Bani Israel ini terhadap satu sifat ibrah, kesombongan mereka. Mudah-mudahan kita tidak menjadi manusia yang sombong sebagaimana kesombongan yang berlaku kepada Bani Israel ini. Jadi saya ingat sekadar itu selalu, insyaAllah kita bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma
وسخرنا مع داود الجبال يسحبهن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور بنور علمك وعبئنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.